Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan infak dunianya kita dapat sekali lagi kita bersama-sama pada malam ini di surau Al-Islamiyah. Tamat ke-1 yang sebab itu. Bagi sama-sama kita mula kaji pelajaran kita menggunakan kitab Idahul Ba'il Muridul Nikah Fis Shawab sampai ke muka surat yang ke-24. Kita katakan ya. Baik, sebelum kita mula, tajuk kita ni dah sampai ke perkara membincangkan bab apa? Ingat tak? Oh, sudah. Ibu ingat apa? Lupa juga. Bahawa sunat sebelum berkahwin. Ini sunat-sunat ataupun perkara-perkara yang sunat sebelum berkahwin. Banyak perkara dah yang kita bincang. Cuma malam ini sampai kepada mana? Dan demikian lagi sunat bagi bapa mensaksikan atas redha anaknya yang bikir. Ini yang kita dah bincang dah. Bulan sudah. Ya, cara titik. Cuma pada malam ini kita beri cerita dulu sebab dia dalam bagian yang sama. Jadi ceritanya, kalaulah anak perempuan yang bikir, bagi wali yang mujbir, ya, bagi wali yang mujbir, dia boleh nikahkan walau tanpa izin. Nampak begitu dia. Wali yang mujbir, perempuan yang bikir boleh nikah tanpa izin. Tetapi kalau dia minta izin, maka hukumnya sunat. Jadi nak dapatkan keizinan itu, ya, sunat bagi bapa mensaksikan ataupun menyaksikan lafaz keizinan yang dibuat oleh pengantin perempuan, ya, terhadap kebenaran perkahwinannya. Kita zaman sekarang ni senang cerita lah. Zaman sekarang ni tanya terus je. Dia PA, setuju ke ni nak nikah ni? Setuju dia. Selesai. Semua dalam surau kita ni, dalam masjid kita ni pakai tembok belakang. Kalau dulu tidak, dulu pengantin perempuan duduk balik tirai. Ya. Jadi bila nak jalan ke majlis akad nikah, datanglah juru nikah, 2 orang saksi pergi ke balik tirai kerana nanya, PA setuju ke PA nak nikah? Ya. Jadi waktu juru nikah pergi dengan 2 orang saksi di sana itu, bapa sunat untuk hadir sekali. Kalau bapa tak hadir boleh tak? Boleh. Sah hukumnya lafaz keizinan, ya, yang dibuat oleh pengantin perempuan tanpa kehadiran walinya. Boleh, tak masalah. Tapi kalau wali hadir sekali, maka hukum di situ adalah sunat. Ya. Itu bagi siapa tu? Bagi wali yang mujbir terhadap anaknya yang bikir. Wali mujbir ni wali yang bagaimana? Siapa ingat? Wali mujbir. Wali yang mujbir itu bapa dengan datuk. Bapa dengan datuk boleh nikah anak ataupun cucu bagi datuk tadi yang bikir tanpa izin. Itu dah masuk wali mujbir. Apa itu bikir? Siapa ingat? Siapa bikir? Ya, perawan. Jadi bapa nikahkan anaknya yang masih lagi perawan, ataupun atuk nikahkan cucunya yang masih lagi perawan, boleh walaupun tanpa izin. Jadi kalau minta juga lafaz keizinan, maka hukumnya sunat. Ya, bila ada lafaz keizinan di situ, bapa ataupun
datuk tadi menyaksikan lafaz izinan dibuat, sunat lagi. Situ kalau ada. Baik. Adapun jika pengantin perempuan yang bukan bikir, maka hukum di situlah wajib mendapatkan keizinan. Walaupun wali tadi adalah wali mujbir. Walaupun wali mujbir memandangkan pengantin perempuan bukan lagi bikir, wajib minta izin. Begitu juga bagi pengantin perempuan yang bikir tetapi walinya adalah wali yang bukan mujbir, wajib juga minta izin. Itu. Apatah lagi jika sekiranya pengantin perempuan yang bukan bikir dan walinya juga adalah wali yang bukan mujbir, di situ terlebih aula wajib minta izin. Okey, selesai sekarang. Ada soalan katakan ni? Tak ada. Di IT Live, siapa nak tanya pun boleh. Kita sekarang IT Live. Ada Ustaz Fahmi Al-Bandari ada, ya, dan Firas ada, Ustaz Khairul Faisal daripada Mempangga, faham apa dia? Yang tuan kuliah kita, insya-Allah. Baik. Kalau ada soalan dalam IT Live pun boleh tanya, kita jawab lagi. Baik. Sambung lagi. Tetapi tiada wajib. Maknanya kalau bagi wali yang mujbir, pengantin perempuan yang bikir, maka tiada wajib minta izin. Dan tiada lagi jadi syarat pada sah nikah. Dia tak jadi syarat. Tak jadi syarat. Kerana wali yang mujbir, pengantin perempuan yang bikir. Jika berkata saudara perempuan bagi seorang lelaki, ya, saudara perempuan ni apa dia? Seorang lelaki yang ada adik perempuan ataupun seorang lelaki yang ada kakak perempuan. Yang mana lelaki ini yang ada adik ni ataupun yang ada kakak ini berkata kepada seorang lelaki, tak kisahlah lelaki itu siapa, kawan dia ke, kawan kepada kawan dia ke, kawan kepada kawan dia ke, kata pulanglah ya. Baik. Apa katanya? Saudaraku, izin bagiku pada kahwinkan dia dengan kamu. Dengan syaratlah wali mujbir dah tak ada. Yang ada hanyalah wali saudara lelaki seibu sebapa. Maka dia kabur kat kawan dia. Ya, adik aku ni setuju aku nikahkan dia dengan kamu. Lebih kurang begitu. Ya. Adik aku setuju nikahkan dia dengan kamu. Ustaz, ya, tanya soalan. Okey. Kakak, dia tak nak walikan adik dia. Mana? Kakak kandung dia. Kakak tak nak walikan adik kandung dia. Kakak memang tak nak jadi wali. Kerana kakak perempuan nak kahwin. Okey. Adik lelaki tu tak nak jadi wali. Dia tak nak adik dia jadi wali. Okey, alright. Yang tu kita kena tengok pada susunan wali. Okey tak? Maksud dia semua dah meninggal dah. Beradik dia ada. Adik saja ada. Bapa dah meninggal. Atuk dah meninggal. Adik-beradik seibu sebapa tak ada dah. Yang lelaki. Adik-beradik dah ada lah lelaki. Lelaki seorang tu je. Abang tak ada. Abang tak ada. Adik yang lain tak ada. Adik lain ada lah. Adik yang lain tu ada tak lelaki? Ada. Ada. Okey. Ini nama dia wali satu taraf. Okey tak? Wali satu taraf, dia maknanya ada saudara lelaki. Tak kisahlah abang ke ataupun adik, lebih daripada seorang. Contoh ada 3 orang. Seperti contoh ada 3 orang. Baik, di antara 3 orang ni, siapa yang patut jadi wali? Siapa yang patut jadi wali? Yang pertama, siapakah yang paling faqih? Siapa yang paling faham tentang agama, terutamanya bab munakahat? Ini yang paling aula dipilih. Yang kedua, kalau tiga-tiga dia faqih belaka, maka tengok syarat yang kedua ialah wara'. Siapa paling wara'? Kalau tiga-tiga dia faqih belaka, wara' belaka, maka baru tengok siapa yang paling kuat. Okey. Namun begitu, syarat ini adalah tertentu kepada pengantin perempuan. Siapa dia nak pilih? Ya. Ada 3 orang tadi, siapa yang dia nak pilih? Maka dia lebih rapat kepada adik yang bongsu sebagai contohnya. Maka boleh dia pilih pada adik yang bongsu untuk mewalikan dia.
Tak ada masalah. Okey? Okey kan? Sekali kita ada adik-beradik lah. Kita ada adik-beradik. Tak nak adik-beradik? Kita ada adik-beradik. Okey. Maka kalau dia tak nak, dia dah nikah belum ni sudah? Belum nikah lagi. Okey. Jika sekiranya ya, dia tidak tak nak adik-beradik yang jadi wali, maka hendaklah dinikahkan oleh wali hakim. Dengan syarat dia mengemukakan bahawa adik-adiknya tadi tidak menepati syarat sebagai wali, baru dia boleh mohon nikah menggunakan wali hakim. Okey, clear? Clear sekarang? Bila macam tu? Okey, berhati. Okey dah. Apabila seorang perempuan tidak mahu adik-beradiknya menjadi wali bagi nikahnya, maka hendaklah dia mohon perkahwinan tadi menggunakan wali hakim. Dia kena pergi mahkamah syariah, mohon nikah menggunakan wali hakim. Okey, waktu permohonan ini dia kena kemukakan kepada hakim ataupun kepada mahkamah bahawa adik-beradiknya tadi tidak menepati syarat sebagai wali. Barulah hakim akan memutuskan dia boleh nikah menggunakan wali hakim. Maksud dia adik dia warak lah. Dia dia nak putuskan hubungan adik dengan kakak lah. Tak apalah, nanti sampai mahkamah nanti dia kemukakan lah. Apa sebab? Sebab apa tu, dia orang ambil dia, kakak ni kata nak bil lain, bukan bil bapa. Okey, bil bapa asal. Okey, dia bilkan bapa bapa angkat dia. Okey. So dia dah tahu asal usul dia, bapa dia siapa. Okey. Dia nak kahwin lah. Okey, so dia cari adik dia. Okey, yang bapa kandung tu. Okey. Bapa angkat dia dah meninggal. So dia dah tahu asal usul dia, wali-wali dia. Okey. Dia nak dah sekarang dia tak ada dah adik-beradik tu. Tak apa. Ya. Dia kena dia ini prosedur undang-undang dia kena kemukakan kepada mahkamah untuk dinikahkan menggunakan wali hakim atas sebab wali sedia ada ni. Sebab apa? Dia kena kemukakan sebab apa? Dia tak boleh main tanda itu je dari sudut perasaan dia, tak boleh. Ya, dia kena kemukakan kepada mahkamah apa sebab adik dia tadi ni tidak layak menjadi wali. Dia kena kemukakan kepada mahkamah. Okey, sampai di mahkamah nanti atas penjudicialan hakim, dia tengok adakah alasan ini ya bersesuaian ataupun tidak. Kalau hakim kata tak sesuai, maka diperintahkan bahawa adiknya juga akan jadi wali. Okey, clear sekarang? Kalau tanda dengan adik dia juga. Macam mana hukum? La nikah illa biwali. Kita ada wali tu. Hukum dia tadi, la nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Habis itu kalau dia tak nak adik dan hakim memerintahkan dia berkahwin, adiknya menjadi hakim, menjadi wali bagi dia. Kalau dia tak nak juga, dia nak nikah menggunakan siapa? Hakim. Hakim sudah memutuskan bahawa dia jadi wali, bukan wali hakim. Hakim memutuskan bahawa yang dinikahkan adalah wali adik-adiknya. Dia tak ada juga, maka nak pergi kepada siapa? So tak apa, itu jangan bimbang. Bawa dia kes ni ke mahkamah, nanti kita tunggulah pembicaraan di mahkamah. Okey, jelas kata? Alright. Okey, tu kan ada soalan lagi? Jadi tu sah gantung kat rumah. Ya, kita bincang di mahkamah. Selesai dulu. InsyaAllah. Baik, sambung lagi lah. Kalau tak ada soalan, kita sambung lagi. Apabila berkata seorang saudara, seorang lelaki yang ada adik ataupun kakak perempuan, dia berkata kepada seorang lelaki, ya, adik aku izinkan aku nikahkan dia dengan kamu, maka nescaya harus lelaki itu kabulkan nikahnya dan tiada lebih berat saudara akan saksi pada menyabitkan redanya dan izinnya. Kalau ada abang kata begitu, adik aku setuju aku nikahkan kamu dengan dia, ya, dapat jawab dia, ya, teman terima nikahnya adik kita dengan teman. Selesai.
kalau ada 2 orang saksi. Ya, kalau ada 2 orang saksi, selesai. Sah akad nikah. Dengan syarat abangnya tadi adalah wali yang aqrab. Ada pun jika sekiranya abangnya tadi adalah wali yang abad, tidak sah kerana sudah lari daripada susunan wali. Ya, apabila ada wali yang aqrab, maka tidak sah wali yang abad nikahkan dia. Jadi jika sekiranya abangnya tadi ada atas posisi wali yang betul, wali yang sahih, dia lafazkan perkataan-perkataan, jangan tunggu lama, jawab dia. Ya, teman terima nikah ada, adik nikah dengan teman, selesai. Atau ustaz, mas kahwin tak sebut ustaz. Mas kahwin apa hukumnya itu? Sunnah. So kalau tak sebut mas kahwin, sah akad nikah, tak ada masalah. So bila sah akad nikah, wajib tak suami memberi mas kahwin kepada isterinya balik kawan? Ya, sampai ke rumah, abang yang tersebut dah. Minah, ni suami hang, abang dah nikah dengan dia. Ya. Maka wajib tak ketika itu kawan dia tadi memberi nafkah, memberi mas kahwin kepada isterinya? Wajib. Soalan dia berapa nak bagi? Tadi tak sebut. Terpulang? Tak boleh. Dia mesti menggunakan mahar misil. Rasanya kalau sudah kita sebut dah pembahagian mahar. Ibu ingat lagi ibu? Mahar? Pula. Mahar berapa jenis? 2 jenis. Ya, mahar ni ada 2 jenis. Yang pertama mahar misil. Yang kedua mahar musamma. Ya. Maka apabila ketika akad tidak disebut berapa kadar mahar mas kahwin itu, ketika meminang hari itu tidak dibincang berapa kadar mahar itu, maka apabila selepas akad nikah, wajib juga suami untuk memberikan mahar kepada isterinya. Yang wajibnya itu adalah mengikut kadar mahar misil. Mahar misil ni berapa jumlah dia? Iaitulah mengikut kadar yang ditetapkan oleh kerajaan bagi sesebuah negeri. Baru ikut yang tu. Ya. Kalau kerajaan tidak menetapkan berapa kadarnya, maka tengok kepada adik-beradik yang hampir, berapa kadar mas kahwin. Kakak dulu nikah berapa maharnya, maka boleh guna yang itu. Kakak tak ada nikah lagi, dia anak yang sulung, maka tengok jiran tetangganya, ada tak? Jiran tangga pun tak ada nikah lagi, maka tengok kampungnya, taman bersatu ni, satu taman ni, berapa orang yang dah nikah, berapa kadar mas kahwinnya. Taman bersatu pun tak ada lagi orang nikah, semua muda-muda belaka. Contohnya, ya. Maka tengok dekat Mukim Simpang Bulan, satu Mukim ni pun tak ada, tengok daerah itu. Begitulah kadar dalam penetapan mahar misil. Adapun mahar musamma adalah suatu kadar mas kahwin yang dibincang ketika meminang. Ataupun waktu meminang itu tak bincang, tapi ketika akad nikah disebut mas kahwin, maka itu juga namanya mahar musamma. Baik, mahar musamma ni berapa kadar kita nak tetapkan? Dah kita bincang belum? Belum lagi bincang, tapi kita dah pernah sebut dah. Ya, kadar minimum, ya. Nabi kata nikahlah oleh kamu akan seorang perempuan yang rendah maharnya. Ataupun mahar yang rendah itu adalah barakah bagi seorang perempuan. Soalan dia, mahar yang paling rendah itu berapa? Ada tak kadar ceiling dan juga kadar lantai, kadar minimum dan kadar maksimum. Maka dalam kitab ini kita bincang dahulu minimum, kadar minimum bagi mahar mas kahwin itu adalah 10 dirham. Paling rendah hari ini kadar maharnya yang ditetapkan adalah 10 dirham. Dan jangan lebih daripada 500 dirham. Itu kadar maharnya. Jadi tuan-tuan, ada orang datang nak meminang ataupun kita nak meminang orang, dalam penetapan kadar mas kahwin tadi, jangan kurang daripada 10 dirham, jangan lebih daripada 500 dirham. Jadi itulah kadar penetapan mahar yang sunat, ya. Apabila datangnya seseorang untuk meminang ataupun kita nak meminang orang lain. Okey, clear?
10 dirham berapa pula Ustaz harganya? Ya, 10 dirham berapa harganya? Hari ini tak silap saya ada promosi merdeka untuk dirham ni. Ya. 5 dirham dengan desain Palestin harganya 200 ini. 5 dirham, 5 keping dirham. Yang 5 keping, 1 dirham tu ada 5 keping. Harga promosi merdeka ni dengan desain Palestin harga 200 ringgit. Kalau 10 dirham, 5 keping Palestin, 5 keping merdeka ulang tahun ke-64, harga dia tak silap saya dah 430. Free postage. Ya. Itu harga hari ni. Ya, harga hari ni. Emas dan perak harga dia berubah-ubah setiap hari. So setakat pagi tadi saya tengok ada promosi tu. Ya, ada promosi tu, promosi dirham. Jadi kalau ada orang nak meminang dan sebagainya, boleh beli siap-siap ni 10 dirham ini. Waktu meminang besok, walaupun mahalnya 10 dirham. Nah, dah ada. Okey. Nah, itu kadang penetapan dia. Jadi udah balik sekarang, jumpa isi wajib tak bagi mahal? Wajib. Berapa nak bagi? Mahal misir. Kalau negeri Perak, itulah harganya berapa? 101 ringgit. Ustaz kata tadi 10 dirham, ya, 430. Ini apa hal pula 100 ringgit saja? Ya, ini kadar yang ditetapkan oleh kerajaan lama dahulu. Jadi tuan-tuan yang rapat dengan mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri sekarang ni tengah sidang dun, ya, pakat dengan YB kena bawa satu usul, namanya ialah kaji semula kadar mas kahwin mahar misil bagi negeri Perak. Boleh tuan-tuan, ya, usulkan dia. Sebab mereka kena datang nanti buat penganggahan macam itu. Jadi dia tak pernah dengar bab ini. Tuan-tuan lah yang menjadi utusannya untuk hantarkan tanggungjawab ini agar penetapannya dibuat. Soalan ni berapa dah buat kat ahli 15 ni. Sejarah menunjukkan tuan-tuan, apabila Pakatan Rakyat yang ambil alih kerajaan negeri Selangor dahulu tahun 2008, tahun bila ke saya dinaikkan kadar daripada RM80 kepada RM300. Meletup satu Malaysia. Apa kerajaan Selangor mas kahwin mahal 300? Ya. Kerajaan Perak ni lama-lama kita buat begitu, hampir hari 15 tok lah. Ya. Tapi tuan-tuan tak mustahil. Sebab kita niat, kita nak bincangkan dia satu perkara yang dituntut oleh agama kita. Buatlah, orang tak suka pun tak apa. Yang penting dia adalah mengikut apa yang digariskan oleh agama kita. Kita buat kerana Allah Ta'ala, insya-Allah pertolongan Allah Ta'ala yang ada, ya, kepada kita. Wallahu a'lam. Bukan dengan pilihan raya ini bukan cerita politik, bukan cerita bab nikah Allah, penetapan kadar mas kahwin. Baik, sambung lagi. Dan jika berkata seorang lelaki telah berwakil si anu akan daku dengan mengkahwinkan anaknya akan kamu, dan saya harus dia pegang atas katanya jika zon ia akan benarnya sekalipun. Kalau ada seorang kata, ya, saya menerima wakil untuk nikahkan kamu dengan anaknya nama sekian-sekian, ya, maka harus pegang kata-kata itu. Boleh kita terus jawab, aku terima nikahnya si fulan binti fulan dengan mas kahwin sekian-sekian. Macam hal ini kan, ya, majoriti wali gabra tak berani nak akan nikah sendiri, so wakilkan kepada juru nikah. So juru nikah kata, aku nikahkan kau akan si fulan binti fulan yang telah berwakil wali bapanya kepada aku dengan mas kahwin RM501 tunai sebagai contoh. Maka dia terus boleh jawab, aku terima nikah. Di situ tak perlu dia bersoal pula, iya ke benar tu tadi? Iya ke benar ayah hanya wakil kat saya, wakil kat tuan? Mana lafaznya? Cuba buat dia sekali. Tak payah soal. Bila sebut dia boleh pegang dia begitu. Ya, teman terima nikahnya. Dia pula soal tu tadi. Ya, ini pengantin dengki punya sudah. Bagi tadi ada soal. Bagi tadi soalan. Sebut tadi lah.
pengantin perempuan tak ada wali yang menikahkan dia. Semalam waktu akad nikah, saya tanyalah wali, nak nikah sendiri tak ni? Ya, saya nak ajar lafaz sejak dah kabur. Dia kata boleh juga. Pengantin perempuan kata tak ada. Tak ada ayah nikahkan saya sendiri. Nak ayah wakilkan ustaz, sudah. Balik cerita tadi. Alhamdulillah selesai juga akad nikah memang. Okey, sama lagi. Dan demikian lagi disyaratkan sah menanggung saksi itu akan redha perempuan yang hendak dikahwin itu mendengar ia akan katanya dan melihat akan mukanya. Apabila pengantin perempuan memberi lafaz izin, ya, memberi lafaz izin, pergi ke belakang dua-dua tu pengantin Allah juru nikah, dua orang saksi, wali nak mendapatkan lafaz izin daripada pengantin perempuan. Ketika nak mendapatkan lafaz izin ini, apa tanggungjawab saksi? Wali pergi, hukumnya sunat. Saksi apa tugasnya? Yang pertama, saksi ini mestilah mendengar akan apa lafaz daripada pengantin perempuan. Dua orang ni tadi tak boleh leka, sambil-sambil main WhatsApp, nak main, nak dengar lafaz izinan. Tak boleh. Memang dia kena fokus apakah lafaz yang dibuat oleh pengantin perempuan tentang ataupun berkaitan dengan lafaz keizinan untuk dinikahkan. Dia kena dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi juga menanggung untuk melihat akan wajah pengantin perempuan. So dua ni tanggungjawab saksi. So dia kena pergi. Jika sekiranya hari ni pengantin perempuan semua pakai nikah, bukan pengantin perempuan dia, dengan pengantin lelaki sekali semua pakai nikah, tutup face mask dah, ya. Maka ketika nak diletakkan lafaz izin tadi, ya, jika sekiranya saksi kata minta buka sikit mask nak tengok muka, kena buka. Ya. Sebab apa? Sebab saksi ni menanggung, maknanya dia bertanggungjawab untuk mengesahkan lafaz izin ini melalui yang pertama, lafaz yang disebut, ya. Yang kedua, melihat akan wajah. Jadi pengantin perempuan sebelum akad nikah, jika sekiranya memang dia dari awal pakai nikah, ada dua orang yang dibenarkan untuk melihat wajahnya, ya, sebelum akad nikah. Yang pertama ialah pengantin lelaki. Pengantin lelaki sunat melihat wajah pengantin perempuan sebelum akad. Duduk kat situ pakai nikah, dia buka sikit lah, sak dia buka sekali, lepas tu tutup. Baru dia tengok lama-lama, kakak katanya dia akan tikok. Satu, kan lelaki boleh tengok. Yang kedua, saksi, ya. Jadi nak buat lafaz jadi betul ke mika nama ni, tengok kad kenalan, tengok nama apa semua, buka sekejap, dia buka sekejap, tengok wajah dan juga kad kenalan ni. Ada yang ingat-ingat lah, dia lah umur 12 tahun untuk buat kenalan, nak nikah umur 21, ya, dan tentu wajahnya berbeza, tapi ada iratnya. Tengok, oh okey, itu pengesahan. Okey dah? Clear? So saksi kena ambil berat betul-betul ketika lafaz izin dibuat, ya, ketika akad nikah. Belum akad nikah ni, ni baru nak masuk, baru nak dengar lafaz izin. Ya. Baik, sambung lagi. Dan tiada sah menanggung saksi akan perempuan yang tertutup mukanya berpegang atas suaranya. Hanya dengar suara je, ya teman izinkan, muka tak tengok, tak sah. Mestilah saksi tadi melihat akan wajah. Dan tiada sah menanggung saksi atas perempuan yang tertutup mukanya berpegang atas suaranya. Maka jika mengetahui akan dia atau diketahui akan namanya dan bangsanya, dan saya harus menanggung saksi. Yang tadi dia tak kenal, ini bukan orang sini ni, ya. Tapi memang penduduk sini. Sebab tu saksi, tuan-tuan, saya kalau nikahkan orang, saksi ni saya ambil di kalangan orang masjid dan surau tempatan. Sebab dia kenal masyarakat, ya. Kalau kita ambil saksi orang tempat lain datang, dia kenal tak? Bapak ganti pun dia tak kenal, ganti pun dia tak kenal. Maka jika tak kenal tadi, wajib bagi saksi ni tengok mukanya dan dengar suaranya untuk lafaz izin. Tetapi jika sekiranya dia kenal pengantin
pengantin ini. Ya, dia tahu. Tahu macam mana? Tahu namanya, anak siapa, duduk lorong mana. Maka ketika itu tidak perlu pengantin perempuan buka nikah. Ya, sebab dia kenal dah. Oh, anak ini ke? Anak nikah dan nikah aja. Ya, okey, itu situasinya. Kalau saksi tidak mengenali pengantin perempuan, maka wajib bagi dia untuk melihat wajah dan juga mendengar suara akan lafaz izin. Adapun jika sekiranya saksi tidak mengenali pengantin perempuan, maka adapun jika sekiranya saksi mengenali pengantin perempuan, maka cukup sekadar dia mendengar lafaz izin tadi atas kapasiti, kenal suaranya, kenal namanya. Ya, cukup sekadar itu. Dia tak perlu tengok pada wajah. Okey, clear sekarang. Alright, sambung lagi. Dan harus menanggung atas perempuan itu mengkhabarkan oleh seorang yang adil ataupun dua orang, yang ini berpegang oleh saksi akan perempuan ini si anu anak si anu atau lainnya, dengan kata seorang yang adil ataupun dua orang yang adil. Maka ada orang yang mengkhabarkan, hari ini akan ada majlis akad nikah kat surau kita. Ya, siapa namanya? Tak, namanya teman pun tak berapa ingat, tapi dia ni adalah anak perempuan kepada si fulan yang duduk di lorong sekian. Maka memadalah saksi ni tadi memperakui bahawa pengantin perempuan tadi adalah anak si fulan, duduk lorong si fulan, taman sekian. Ya, maka tak perlu dia lihat pada wajah. Namun ketika itu dia kena dengar juga lafaz izin daripada pengantin perempuan kepada walinya. Okey, clear sekali. Ya. Oh, penting pak izinnya. Kita hari ini kadang-kadang, ya, bila banyak borang nak kena isi, termasuklah borang lafaz izin pengantin perempuan kepada wali dan juga borang wakalah daripada wali kepada orang lain. Alah, susah benar lah hari ini nak nikah. Banyak pula borang nak kena isi, susah kan benar. Dah susah. Itu semua adalah menepati, ya, apa yang disyariatkan. Cuma dulunya tak banyak masalah dalam masyarakat kita, maka tak perlu borang banyak-banyak. Hari ini banyak masalah masyarakat kita, maka perlu didokumentkan segala item-item yang terdapat ketika akad itu. Maka kena dokumen. Besok kalau dah pengantin perempuan ni tak puas hati, ini bapa nak pandai-pandai nikah kan, mana tempat pandai pula, kita dah sign korang setuju katanya. Ada bukti. Selesai cerita. Okey? Okey kan? Okey Bu? Okey, kita sambung lagi. Boleh nak? Dan demikian lagi sunat, jangan dikahwinkan anak perempuan yang bikir hingga baligh dahulu. Ya. Dia kata sunat bagi anak perempuan yang bikir, yang masih perawan ini, jangan dinikahkan lagi sehinggalah dia sudah baligh. Maka jika sekiranya anak perempuan yang belum baligh nak nikah, boleh tak? Sah tak anak-anak yang belum baligh dinikahkan? Sah. Ya. Sah tak anak-anak yang belum baligh dinikahkan? Sah. Kalau tunggu sampai baligh, sunat. Sunat tunggu sampai baligh. Ya. Tapi kalau pengantin perempuan tadi sudah baligh dan dia minta pula, abah cik nak nikah, wajib bagi wali nikahkan dia segera. Itu hukum dia. Kalau belum baligh, harus. Udah baligh, sunat. Minta nak nikah, wajib dinikahkan. Okey, clear? Alright. Ni ada juga ni wali, pengantin perempuan minta nikah dia tak ada. Ya, wali tak nak nikahkan. Apatah lagi jika sekiranya wali dan pengantin perempuan tadi yang sudah bukan perawan, bukan bikir dah. Yang bukan bikir ni sama ada janda, badu ataupun apa lagi satu? Apa lagi?
Dia 4, pengantin perempuan ada 4 kategori lah. Bikir, anak dara, 2, janda, 3, balu, 4, sayyid. Ini kategori. Ya. Orang perempuan ada 4 kategori dia. Anak dara, janda, balu, sayyid. Anak dara apa? Masih perawan, belum pernah diceroboh. Janda, sudah berkahwin tapi diceraikan suami. 3, balu, sudah berkahwin, suami meninggal. Sayyid, bukan anak dara, bukan janda, bukan balu. Itulah sayyid. Apa dia? Siapa tahu? Dia telah dinodai. Ya, dia pernah diceroboh, maka dia bukan lagi anak dara. Ya. Janda ke? Tidak, sebab dia tak pernah berkahwin. Balu ke? Pun tidak, sebab dia belum pernah berkahwin. Maka dia bukan anak dara dan tak pernah berkahwin. Itulah namanya sayyid. Dalam orang tu ada tulis tuan. Ya. Kategori pengantin perempuan. Anak dara, janda, balu, sayyid. Jarang benar orang tanda bulat kat situ. Sebab tak tahu sayyidnya benda ni. Sayyid. Tapi kami, ya, sebagai penolong daftar nikah cerai dan rujuk, kena tanda. Kita tengok kategori ini. Okey tak? Tapi tak payahlah paksa pula. Nikah ni betul ke anak dara ni? Main teman cek dulu. Tak payah. Ya? Tak payah. Cukup sekadar pengakuan saja. Okey, sambung lagi. So kalau anak yang belum balik nak nikah ni, ya, apakah syarat-syaratnya? Nikah sama je tu. Ya. Cuma serah diri itu tak boleh. Nikah itu sah, tapi serah diri itu tak boleh. Nak serah diri tunggu sampai balik dahulu, barulah boleh wali tadi serahkan anaknya yang sudah berkahwin belum balik tadi kepada suaminya. Lepas nikah besok baru pergi ngantor. Ya. Mentara sudah balik besok baru pergi ngantor. Mentara belum balik ini, kantin perempuan tadi duduk dengan mak ayah dia lagi. Okey, bro? Sambung lagi. Itu pengantin perempuan yang belum balik. Bagi pengantin lelaki yang belum balik, jangan nak nikah sangat. Ataupun wali melihat bahawa kanak-kanak lelaki ini tadi perlu kepada nikah. Contoh, dalam keadaan sekarang ni, ramai ibu bapa yang meninggal akibat COVID. Tinggal anak-anak je kat rumah. Tak ada siapa nak menerima ni. Ya. Maka diambil oleh atuk. Atuk ambil dia bela kat rumah. Sepupu rema meninggal juga adik-adiknya. Jadi hak sepupu rema pun duduk sekali dengan atuk tu juga. Maka tinggallah keluarga atuk dengan opah tadi membelakan cucu-cucunya, yang di antara cucunya tadi ni adalah ada yang sepupu. Yang sepupu ni tadi pula berbeza jantina. Berbeza jantina. Apabila belum balik, sudah rajin main polisentri waktu jaga, sudah duduk gomos selalu dan sebagainya, atuk yang berfikiran jauh, yang berpandangan jauh, risau teman. Besok buatnya memang sudah balik, duduk main lagi polisentri ini, letih katanya. Sebab apa? Sepupu ini dia tertakluk kepada hukum dedahan dan juga hukum sentuhan. Apabila sudah balik, yang sepupu ni tadi tak boleh suka-suka buang duduk. Nak salin baju depan sepupunya tak boleh. Jadi atuk yang berfikiran jauh ni besok jenuh memang ni. Maka atuk melihat bahawa mereka ini perlu pada nikah dalam keadaan belum balik. Kalau dah balik besok nak nikahkan memang mungkin tak setuju. Sebab ada makmur masing-masing dah. Ya, maka belum balik ini dalam kategori kanak-kanak ni lagi belum fikir lagi bab itu dinikahkan siap-siap. Boleh tak? Boleh. Siapa nak jadi walinya? Atuk je lah. Sebab apa sudah ada, bapak sudah tak ada, maka atuk yang jadi wali. Maka bagi pengantin lelaki yang belum balik dan perlu kepada nikah atas beberapa sebab, maka hendaklah nikahnya tadi diterima oleh walinya. Dia nak terima nikah sendiri tak boleh. Ya,
yang hendaklah diterima nikahnya tadi oleh walinya. Siapa walinya nak terima nikah? Atuk dah tadi. Maka atas situasi ini, atuk ini dipanggil sebagai wali dua darjat. Atas kapasiti ini, atuk tadi dipanggil sebagai wali dua darjat. Apa dua darjatnya? Yang pertama adalah wali untuk nikahkan. Darjat yang kedua ialah wali untuk terima nikah. Dinikahkan jadi wali pengantin perempuan, cucunya yang perempuan. Terima nikah bagi pihak pengantin lelaki, cucunya juga yang dimanis sepupu. Maka situasi ini, atuk ini, ya, boleh aku nikahkan cucu aku si Fatimah ini dengan cucu aku si Zaid ini, dan aku terima nikah bagi pihaknya. Ada dua orang saksi, sah nikah, selesai. Maka wali dua darjat ini seorang je yang ada, ialah atuk dia. Orang lain tak ada kuasa ni. Atuk seorang je yang ada. Ustaz, mahar tu nak bayar kan? Ya. Mahar apa? Mahar. Mahar tu nak bayar juga. Ya. Buku dia lah. Jadi bila kecil ni, mana nak bayar maharnya? Mahar ni apabila tidak disebut, apabila tidak dibincang, ya, bilakah waktu dan saatnya wajib bagi suami untuk memberikan mahar kepada isterinya? Iaitulah setelah mengambil hubungan kenikmatan suami isteri. Okey, faham tak tuan? Ada kadang-kadang apa yang kita detail. Cukup sekadar tu. Okey tuan-tuan? Okey, ada soalan? Ada tak? Faham tak tak? Alhamdulillah. Saya tanya apa jawab? Usaha saya. Baik tuan-tuan, insyaAllah kita berhenti setakat ini dulu. Maka kita akan sambung kuliah kita akan datang. Masih lagi dalam bab sunat sebelum berkahwin. Alhamdulillah. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.